kembali di studio hari ini, kita nak berkongsi berkenaan dengan topik seterusnya pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan ekonomi madani, khususnya ataupun tumpuan diberikan dalam sektor komoditi. Bersama dengan seorang tetamu kita bawakan pada pagi ini, Munawar. Dan sudah pasti kita cukup berbesar hati pada pagi ini untuk kita berbicara berkenaan memperkasa komoditi ekonomi madani, iaitu kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof yang merupakan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia, ATM. Sekali lagi mengundang saya untuk bersama. Ya, kali ini kita nak menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan sektor komoditi di bawah portfolio yang berhormat Datuk Seri sendiri. Pastinya di bawah rangka ekonomi madani ini ada pengkhususan yang diberikan dan kita ingin berkongsi dengan penonton Saat Pagi Malaysia apakah perkara yang akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perdagangan dan Komoditi untuk menjamin kelangsungan dan juga kesejahteraan pekebun-pekebun kecil kita dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara hasil daripada permulaan kita menjaga kebajikan pekebun-pekebun dan juga mereka yang berada di sektor komoditi ini. Kalau kita melihat apa kepada peluncuran ekonomi madani yang memfokuskan pada 7 perkara asas. Salah satunya ialah berhubung kait dengan nak meletakkan ekonomi Malaysia ke tangga 30 ekonomi besar dunia. Sekarang ini kita berada di kedudukan 35. Dan sudah pasti agri-komoditi memainkan peranan yang agak besar. Kalau kita melihat kepada visi kementerian, iaitu untuk memastikan kemampanan sektor agri-komoditi untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini sudah tentu selari dengan konsep madani itu sendiri. Sebab itu kita melihat bahawa peranan kita ialah bagaimana kita nak memastikan kita dapat menyumbang kepada kedudukan KDNK negara dari segi eksportnya. Bagaimana kita nak tingkatkan ekspor dan bagaimana kita nak pastikan pada komoditi kita ini menjadi pilihan utama oleh negara kita, oleh dunia sebenarnya bila kita ekspor. Bukan saja dari segi kelapa sawitnya, getahnya, produk getah kita, produk kayu-kayan kita dan pelbagai lagi. Di mana kita melihat komoditi ini ada 8 sektor yang kita lihat. Dan sinilah kita melihat bahawa untuk kita pastikan bahawa kita akan dapat mengekalkan ekspor komoditi negara kita kepada pencapaian yang lebih besar. Kita kena melihat pada pertama sekali produktiviti. Produktiviti kita dapat tingkatkan. Bukan saja kalau kita melihat dalam sektor perdagangan ini, syarikat-syarikat besar. Misal kata kalau kelapa sawit, kita ada Sime Darby, kita ada Felda Global, kita ada pelbagai lagi kilang ladang-ladang besar yang juga menghasilkan produk-produk hiliran dan sebagainya. Dan ini kita kena fokuskan bagaimana kita nak tingkat produktiviti dan produktiviti ini daripada benih itu sendiri sehinggalah kita dapat meningkatkan kepada produktiviti dari segi proses harvestingnya, penuaiannya, pengeluaran produk-produk hilirannya. Bukan saja kita menghasilkan minyak sawit mentah itu, tapi bagaimana minyak sawit itu diproseskan daripada oleochemical untuk makanan, untuk produk kecantikan, untuk kesihatan dan sebagainya. Ini perlu kita tingkatkan dan di sini kita kena memainkan peranan dan bagaimana kita hubung jalinkan di antara syarikat-syarikat besar dan juga bagaimana juga kita memastikan bekalan-bekalan yang melibatkan pekebun-pekebun kecil. Ini yang perlu juga kita fokuskan. Sebab kalau ekonomi dunia kita meningkat, tapi pekebun kecil tidak dapat merasa nikmatnya, sudah pasti ianya akan juga menjejaskan. Akhirnya menjejaskan pengeluaran produk-produk kita. Ini yang kita kena imbangi. Tapi pada masa yang sama, kita kena melihat apakah sokongan yang boleh kita berikan supaya pekebun kecil juga boleh memainkan peranan dalam orang kata value chain itulah. Bagaimana mereka dapat memastikan mereka akan menghasilkan minyak sawit ataupun getah, hasilan getah, produk mereka akan dapat ditingkatkan dan sebagainya. Sebab itu banyak bantuan yang kita sediakan. Misal kata dalam sektor sawit, kita ada lebih kurang 800 orang yang terlibat. 800,000 pekebun kecil di seluruh Malaysia. Bagaimana kita nak bantu memastikan bahawa mereka boleh menghasilkan produk-produk yang akhirnya dibekalkan
Dan sebab itu kita menggunakan konsep misalnya kata menubuhkan koperasi dan sebagainya untuk kita membantu mereka dan juga bagaimana kita nak bantu dari segi input pertanian dan sebagainya. Begitu juga dengan getah, begitu juga dengan koko, dengan lada dan sebagainya. Menggunakan teknologi moden supaya mereka akan dapat menghasilkan produk-produk yang hasilan yang lebih dan bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan mereka. Itu keseluruhan rantaian yang kita nak lihat. Kalau baru-baru ini kita melihat juga viral misalnya kata pekebun kecil getah kata harga mereka apa yang diumumkan oleh kerajaan RM2.70 tapi mereka hanya dapat menjual pada harga lebih rendah daripada itu. Sebenarnya kadang-kadang ini yang kita kena lihat juga perincian yang kita kena lihat. Memang kerajaan dah tingkatkan misalnya kata getah daripada RM2.50 dinaikkan RM2.70. Tapi mereka kena berdaftar menggunakan apa yang telah dibangunkan oleh kita melalui aplikasi secara online dan sebagainya. Banyak kaedah yang kita dah buat untuk menyokong, menggalakkan supaya pekebun kecil akan terus menghasilkan hasilan-hasilan mereka, tak kiralah susu getah ataupun getah kering. Dan semua ini kita beri bantuan, sokongan, bukan saja sokongan dari segi bantuan kewangan tapi juga teknikal dan bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan mereka. Banyak kaedah yang sedang kita usahakan dan insya-Allah saya mengharapkan dengan adanya usaha ini kita akan dapat tingkatkan pendapatan khususnya pekebun kecil yang akhirnya akan membantu meningkatkan pendapatan negara sebab agri-komoditi ini memainkan peranan amat penting dalam ekonomi negara kita di mana masa ini kita menyumbang lebih kurang 3% kepada KDNK negara. Dan kita mengharapkan dengan pembangunan yang baru ini kita boleh meningkatkan sumbangan kita kepada pendapatan negara kita. Seperti yang Amat Berhormat Datuk Seri nyatakan tadi, sektor agri-komoditi ini merupakan sektor yang sangat penting kepada ekonomi negara kita dan pelbagai usaha dan juga bantuan inisiatif yang telah digerakkan di bawah pihak kementerian sendiri untuk memperkasakan setiap lapisan pemain industri dalam industri. Sudah pastinya kita ingin juga menilai apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapani oleh pemain industri khususnya pekebun kecil, khususnya bila kita melihat kepada kelestarian alam sekitar, kemampanan alam sekitar berdasarkan ketetapan pada peringkat antarabangsa, Datuk Seri. Sebab itu kita melihat bahawa sokongan dan bantuan teknikal yang kita berikan khususnya kalau syarikat-syarikat besar tak ada permasalahan untuk mematuhi segala keperluan ataupun standard yang ditetapkan di peringkat dunia. Khususnya dalam konteks kemampanan alam sekitar, kepatuhan kepada human rights, misalnya kata dari segi pekerjaan dan pelbagai lagi lah kemudahan yang diberikan pada pekerja-pekerja mereka. Sebab itu salah satu sokongan yang kita berikan ialah di samping kesedaran untuk good agricultural practice kepada pekebun-pekebun kecil, tapi mengapa kita mesti menjaga pada masa sama alam sekitar. Menggunakan kaedah pertanian yang mesra alam yang tidak akan mendedahkan bahaya dari segi sudut kesihatan dan sebagainya. Sebab itu kita perkenalkan apa dikatakan MSPO, iaitu Malaysian Standard of Palm Oil yang sedang kita dah bangunkan dan kita nak supaya MSPO ini diterima pakai di peringkat dunia. Alhamdulillah pekebun kecil kita menerima baik dan boleh dikatakan semua ladang-ladang kita sekarang ini lebih kurang 95% sudah disijilkan dengan pensijilan MSPO itu sendiri. Sebab itu amat penting pada masa yang sama juga kita kena bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain dan juga kajian-kajian negeri untuk memastikan bahawa pematuhan kepada keperluan dunia dari segi sudut kemampanan ataupun sustainability ini di mana tidak ada lagi orang kata penyah hutan untuk buka ladang-ladang baru dengan kita membuka reserve hutan yang ada ini dibuka untuk ladang. Jadi kita kena melihat bahawa pematuhan pada standard dunia ini penting sebab kita kena jaga juga alam sekitar. Sebab ini salah satu juga konsep dalam ekonomi madani bahawa kita kena kelestarian alam sekitar ini kena jaga. Sebab itu kalau kita dapat meningkatkan penanaman semula, ianya sebenarnya akan menambah baik keadaan iklim dunia dan kita akan menyumbang kepada sudut sustainability dalam konteks Malaysia itu sendiri. Dan dalam konteks itu juga komoditi memerlukan kita untuk wujudkan apa dikatakan ladang-ladang hutan
baru sebab kita memerlukan kayu-kayu untuk dihasilkan sebagai perabot. Sebab Malaysia merupakan pengeksport lebih kurang nombor 6 di dunia dalam konteks perabot. Dan sebab itu, tapi masalah sekarang ni cabarannya ialah kurangnya bahan mentah, kayu-kayu yang kurang. Getah makin kurang sebab orang dah beralih kepada kelapa sawit dan kita terpaksa import. Kadang-kadang susu getah kita sendiri kita terpaksa import 3 bilion. Sebab itu sekarang ni kita pun galakkan supaya pekebun kecil bukan saja menghasilkan getah kering tapi juga beralih kepada menghasilkan susu getah di mana ada insentif tambahan sebanyak RM1 kalau mereka menghasilkan susu getah dan sebagainya daripada apa yang mereka lakukan sekarang ini. Jadi inilah usaha-usaha yang sedang kita lakukan dan diharapkan dengan itu kita di samping kita meningkatkan ekonomi kita dari segi pengeluaran, pada masa sama kita akan dapat menjaga alam sekitar kita dan alam sekitar ini perlu supaya kita akan dapat menyediakan keadaan sumber alam yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Bila bercakap mengenai sektor komoditi ini, tidak teralih juga bila kita bercakap berkenaan dengan pekerja asing. Itu sebelum pre-pandemic ada beberapa isu kenapa kita tidak boleh meneruskan sektor komoditi ini sebab kita terlalu bergantung dengan pekerja asing. Apakah antara perkara-perkara ataupun program dilaksanakan di bawah inisiatif ekonomi madani ini untuk mengurangkan kebergantungan sektor komoditi ini terhadap pekerja asing dan juga memenuhi setiap kerangka dan menterjemahkan konsep ekonomi madani itu sendiri? Cabarannya sudah pasti. Di negara kita, the 3Ds. Kita panggil 3Ds, dirty, dangerous and difficult. Kadang-kadang pekerja tempatan kita tidak bertahan dalam sektor ini untuk bekerja dengan tempoh yang lebih lama. Sebab itu pusingan ataupun mereka bekerja mungkin pada tempoh sekejap tapi beralih kepada pekerjaan-pekerjaan lain. Sebab itu kebergantungan kepada foreign labour ini masih dalam sektor-sektor ini. Terutamanya dalam kalau sektor peladangan, penuaian misal kata. Kalau sektor perabot, kerja-kerja yang agak proses yang agak bukan rumit, mungkin dia environment itu sendiri yang agak tidak menjadi pilihan kepada rakyat tempatan kita. Sebab itu kita melihat bahawa automation dengan menggunakan teknologi mechanization, jadi ini menjadi fokus kita supaya kita lebih banyak menggunakan mesin, kurang bergantung pada pekerja. Terutamanya kita boleh bangunkan pekerja-pekerja mahir. Dalam contoh ini, misal kata di peringkat SAMDABI telah membangunkan banyak menggunakan teknologi, mekanisasi dan sebagainya. Dan di sini ini dapat menarik pekerja tempatan dan juga dalam konteks kelapa sawit dan juga yang lain. Kita juga sedang membuat kajian dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk pastikan kita boleh bangunkan menggunakan teknologi dan otomasi ini supaya dengan ini kita dapat bangunkan pekerja-pekerja separuh mahir di mana ini boleh menarik pekerja-pekerja tempatan dan kurangnya bergantungan kita kepada pekerja-pekerja asing. Itu salah satu pendekatan kita. Dan kilang-kilang baru misal kata yang sedang kita bangunkan yang mesra alam juga, itu juga akan memastikan kurangnya pekerja asing tapi lebih kepada pekerja-pekerja separuh mahir. Dan saya kira dapat menarik lebih ramailah pekerja tempatan dalam sektor ini nanti. Okey, Datuk Seri, saya ingin menyentuh berkenaan istilah pengkayaan baharu dan juga kita melihat hala tuju masa hadapan untuk industri ini, peladangan dan juga komoditi. Bagaimana untuk kita gambarkan sebelum ini, Datuk Seri ada menyentuh berkenaan dengan cadangan untuk meletakkan aktiviti perniagaan karbon di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. Jadi bagaimana ini merupakan salah satu hala tuju mungkin pengkayaan baharu di bawah kementerian? Ini sesuai ataupun selari dengan apa yang ditakrifkan oleh United Nations. United Nations atau bangsa-bangsa bersatu di bawah UNSG mentakrifkan karbon ini sebagai komoditi. Jadi bila karbon sebagai komoditi, lebih sesuailah ianya diletakkan di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. Sebab namanya sudah pun komoditi. Dan bila fokus ini diletakkan pada kementerian kita, apa yang perlu kita lakukan ialah untuk kita bangunkan keseluruhan rantaian
daripada untuk database di manakah hutan-hutan kita, di manakah karbon-karbon yang berada ini, yang mana ini di bawah conservationnya boleh kekal di bawah Kementerian NREC. Yang mana conservation di bawah mereka sebab environment di bawah mereka. Tapi the commodity aspect itu iaitu penanaman semula, the trading aspect, penjualan ataupun jual beli dan juga penyimpanan, itu boleh diletakkan di bawah kementerian kita dan ini merupakan satu sumber baru. Sebab itu kalau kita melihat di Malaysia, Sarawak adalah salah satu negeri yang kehadapan dalam membangunkan sektor komoditi karbon ini, termasuklah penyimpanan di mana mereka sudah pun melakukan apa orang kata negotiation lah dengan Korea dan Japan yang ingin menjadikan Sarawak sebagai tempat penyimpanan karbon dan pada masa sama Sarawak boleh membekalkan ataupun menghasilkan kredit kepada dunia. Itu salah satu I think yang perlu diberi fokus kepada kita. Dan di Malaysia kita kena segerakan tindakan untuk membangunkan carbon trading dari segi pertama sekali perundangan, peraturan dan juga dari segi tax structure yang perlu kita bangunkan secepat mungkin. Ya? Bila kita bercakap berkenaan dengan untuk Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara, rantau Asia Tenggara ini ASEAN, kalau kita cakap ada 10 negara anggota ASEAN dan Malaysia tidak terkecuali sentiasa bersaing bersama dengan negara maju lain seperti Singapura dan Vietnam juga mengekori rapat dalam sektor perkembangan ekonomi ini. Jadi dalam konteks peladangan dan juga komuniti, bagaimana Datuk Seri melihat Malaysia boleh memainkan peranan ataupun peneraju utama untuk menjadi pengekspor ataupun pengimport bersaing dengan 10 negara anggota ASEAN yang lain ini? Pertama sekali kita kena melihat secara dalaman di mana kedudukan kita sekarang. Kalau kita melihat dari segi getah sebagai contoh, kita pernah menjadi nombor 1 di dunia pengeluar produk-produk hasilan getah. Bila kita kata hasilan getah lebih kepada yang raw materialnya lah. Sekarang ini kita berada di tangga yang ke-7 dari segi penghasilan susu getah ataupun raw material berhubung kait dengan getah. Tapi dari segi end product kita masih nombor 1 dan penghasilan kan natural rubber glove. Jadi sebab itu penumpuan sekarang ini lebih kepada hiliran. Maknanya kita menghasilkan produk-produk hiliran yang kita dapat bekalkan untuk dunia. Kelapa sawit dari segi ladang, saiz minyak sawit mentah memang kita nombor 2 berbanding Indonesia. Tapi kita menghasilkan premium produk iaitu hiliran kita adalah yang boleh katakan nombor 1 dari segi permintaan dunia. Jadi ini yang kita kena fokuskan di mana kelebihan kita, apa yang boleh kita lakukan supaya kita produk-produk hiliran kita ini akan diterima di pesada dunia dari segi kemampanannya. Yang tu yang kita nak tentukan. Bukan saja minyak sawit, getah dan sebagainya, tapi juga produk-produk komoditi yang lain, termasuklah perabot dan sebagainya. Okey. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah mempengerusikan mesyuarat koordinasi Kementerian Luar Negeri kluster ekonomi sawit di Wisma Putra. Saya ingin menyentuh berkenaan perkara itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, khususnya dalam usaha menangani kempen anti minyak sawit, dan Datuk Seri juga menggesa semua pihak untuk menggambling tenaga, kepakaran, kemahiran dan juga pengetahuan untuk memperkukuhkan ekonomi berkaitan sawit. Jadi bagaimana dalam perkara ini untuk kita memastikan semua pihak memainkan peranan yang penting, khususnya pihak-pihak yang berkaitan di luar negara, rakyat-rakyat Malaysia, untuk menjadi suara kepada kerajaan khusus untuk menangani kempen ini, Datuk Seri? Pendekatan kita di bawah kajian perpaduan ialah whole government approach. Maknanya bila kementerian kita bukan saja melihat agro commodity, tapi kita kena libatkan keseluruhan kementerian, apatah lagi kementerian luar yang ada pejabat-pejabat di luar negara dan sebagainya, di mana di sinilah maknanya kita kena bekalkan segala maklumat, kena latihkan pegawai-pegawai kita supaya mereka bila mereka berada di luar negara, apa-apa saja kempen yang negatif, mereka sendiri yang akan dapat orang kata menapis segala serangan negatif ke atas produk-produk kita. Di samping itu kita ada G2G dan sebab itu engagement yang mana kita ada misi yang kita pergi ke Europe, kita pergi ke pelbagai tempat untuk menerangkan kedudukan kita dan sebagainya. Alhamdulillah
di peringkat EU itu sendiri mereka dah bersetuju untuk menubuhkan jawatankuasa khas berhubung kait dengan pematuhan kepada apa yang mereka perlukan, dan mereka memahami kedudukan kita sekarang ini dan mereka mahu berinteraksi dengan kita, dan ini merupakan satu langkah yang baik sebagai permulaan. Dan 4 Ogos ini sebenarnya akan ada perjumpaan di antara EU, Indonesia dan Malaysia di Jakarta untuk membincangkan apakah langkah seterusnya, bagaimana kita nak pastikan bahawa penerimaan kepada produk-produk Malaysia ini dari segi usaha kita untuk menjamin kemampanan alam sekitar ini yang sudah sebenarnya mematuhi kehendak dunia sekalipun. Dan ini yang perlu kita laksanakan. Tapi lebih penting ialah penglibatan keseluruhan kementerian, khususnya di kementerian luar itu sendiri yang memainkan peranan untuk membantu kita di keseluruhan dunia nanti, menjelaskan kedudukan Malaysia, pematuhan kita, kelebihan produk kita, sudut kesehatannya, sudut keselamatannya, semua terkandung di dalam apa yang kita bincangkan. Datuk Seri, di kesempatan berbaki beberapa minit yang terakhir ini, sekarang ini ketika ini kita sedang menerima ataupun Yang Berhormat Perdana Menteri menerima kunjungan lawatan daripada Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Apa barangkali sebarang perbincangan yang akan dilaksanakan antara mereka ini, ada harapan yang ingin diwar-warkan oleh Datuk sendiri hasil daripada kerjasama barangkali antara Malaysia dan juga Brunei? Sudah pasti di rantau Asia ini kita merupakan bukan sahaja jiran, tapi saudara begitu akrab sekali. Termasuk apatah lagi kami di Sarawak dengan Brunei ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Dan sudah pasti dengan kunjungan ini akan dapat merapatkan hubungan, bukan saja dari antara kerajaan dan kerajaan, hubungan bisnes dengan bisnes, tapi lebih utama ialah people to people. Dan diharapkan dengan hubungan ini kita akan terus dapat meningkatkan kerjasama dari semua aspek, politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata, mungkin kata-kata semangat dan juga kata-kata nasihat kepada pekebun-pekebun kecil, pemain-pemain industri untuk mereka bersama-sama untuk menggambling tenaga untuk kita memperkasakan industri komoditi. Ya, untuk kita pastikan bahawa negara kita akan menjadi sebuah negara yang menyumbang pada ekonomi negara kita. Jadi saya mengharapkan kerjasama erat di antara kita, kementerian dan juga pekebun-pekebun kecil. Kalau ada masalah, berhubunglah dengan kita. Dan komitmen kita ialah untuk memberi yang terbaik. Sebab rantaian pekebun kecil memainkan peranan utama untuk memastikan bahawa kita mampu mengeluarkan produk yang baik, yang mampan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Dan ekonomi negara bila baik, kita akan dapat menyumbang balik kepada bantuan kepada pekebun kecil kita. Jadi teruslah berinteraksi dengan kita, berikan cadangan dan sama-sama kita membangunkan ekonomi madani untuk negara kita. Okey, baik. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan ekonomi madani, bagaimana ia membantu untuk memperkasakan sektor komoditi. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri atas perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita harapkan ia memberi manfaat yang cukup besar kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Malaysia madani. Okey, sekarang ini Datuk Seri, kita nak bawa penonton untuk kita meninjau keadaan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Jadi terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita di Maps Malaysia.